Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, so berjumpa lagi kita dalam video cikgu pada kali ini. Hari ini kita akan belajar tajuk tingkatan 5 iaitu bab 1 mikroorganisma. Okey, tanpa melengahkan masa, jomlah kita tengok apa yang ada hari ini. Okey, so standard kandungan kita iaitu dunia mikroorganisma dan standard pelajaran diharapkan agar semua dekat sini yang mendengarkan video cikgu ni boleh berkomunikasi berkenaan dengan mikroorganisma. Okey, jomlah kita tengok dunia mikroorganisma. Okey, so apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma? Mikroorganisma adalah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Okey, so mikroorganisma iaitu organisma kecil ya, yang tidak dapat dilihat dengan mata tapi boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Okey. Kita tengok pula apa yang dimaksudkan dengan flora normal. Flora normal adalah mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan haiwan dan tidak menyebabkan penyakit. So ingat, bila sebut flora normal, dia adalah mikroorganisma pada haiwan ataupun pada manusia yang tidak menyebabkan penyakit. So jangan belik, mikroorganisma ni ada yang mendatangkan kebaikan. So kita tengok dulu flora normal ni ada kat mana dalam badan kita. Okey, flora normal ni ada yang duduk di saluran pernafasan, ada yang duduk di saluran orang kata saluran ureter, ada yang duduk di kawasan kulit kita dan ada juga yang duduk di kawasan usus-usus kita. Okey, ini adalah tempat-tempat di mana mikroorganisma duduk. Kebanyakannya bakteria lah ya. Okey, jom kita tengok apa kebaikan bakteria-bakteria ataupun flora normal ni. Okey, antara kebaikan ataupun kepentingan flora normal, yang pertama, flora normal bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Itu yang pertama, menghalang pembentukan koloni patogen. Yang kedua, flora normal ni dia boleh mensintesis vitamin B12 dan vitamin K. Okey, dan yang ketiga, flora normal ni boleh merangsang pertumbuhan tisu badan. Contohnya tisu kolon iaitu tisu usus ya, dan tisu di dalam salur pencernaan. So penting untuk pertumbuhan tisu. Dekat mana? Dekat kolon dan juga salur pencernaan. Dan yang keempat, sebenarnya flora normal ni boleh merangsang pembentukan antibodi, yang mana antibodi ni function dia boleh melawan patogen dan juga penyakit. Okey. Next kita tengok mikroorganisma. So sebenarnya mikroorganisma ni kita boleh bahagikan dia kepada 5 family ataupun 5 group ataupun 5 kumpulan ataupun 5 jenis. Boleh jugalah. So apa jenis-jenis mikroorganisma ni? Okay, yang pertama kita panggil dia fungi. Fungi ataupun kulat. Okey, fungi ataupun kulat. Yang kedua alga, kumpulan alga. Yang ketiga kumpulan protozoa. Yang keempat kumpulan bakteria. Dan yang kelima kumpulan virus. Okey, jomlah kita tengok satu-satu. Fungi ataupun kulat ya. Tapi untuk video ni cikgu akan buat 2 part lah, insya-Allah cikgu akan buat 2 part. Dan sebab maybe tajuk ni agak panjang sikit, dan cikgu akan buat part 2 nanti ya. So kita tengok dulu fungi ataupun kulat. Untuk kenal family-family ni, yang perlu kamu tahu dari segi saiznya, dari segi bentuknya, nutrisi macam mana, habitat dia macam mana, tempat tinggal dia dan juga cara pembiakan. So bila kita dah tahu semua benda ni, barulah kita dapat gambaran penuh. Oh, kulat ni macam ni, bentuk dia macam ni. Macam nak kenal orang, kan? Okey. So dari segi saiznya, ada yang boleh dilihat dengan mata kasar, yang kita panggil dia fungi fungi mikroskopik, contohnya cendawan. Dan ada yang kecil, iaitu bersaiz antara 10 mikrometer hingga 100 mikrometer, yang kita panggil sebagai fungi mikroskopik ya. Contohnya yeast dan juga mucor. Ini adalah mucor, ini adalah yeast. Okey, itu dari segi saiz. Okey, dari segi bentuk, ada yang berbentuk seperti sfera kecil, contohnya yeast, ni sfera kecil, dan ada yang berbentuk gabungan sfera dan juga berbenang, contohnya mucor.
Ini sfera, ini berbenang. Yang haifa ni ya. Okey, itu dari segi bentuk. Okey. Dari segi nutrisi ni cara makan. Macam manalah kulat ni makan? Okey, kulat makan melalui saprofit. Saprofit ni apa? Saprofit ni adalah organisma tu memperoleh nutrien daripada organisma yang telah mati. Okey, maksudnya dia duduk kat tempat yang dah mati. So dia tumbuh kat situ, dia serap nutrien dari situ. Okey. So kulat banyak kat tempat pokok-pokok mati kita jumpa kan. Dan juga mod parasit, iaitu memperoleh nutrien daripada rumahnya. Dia tumpang rumah tu dan dia ambil nutrien. Istilahnya dia sedut nutrien tu. Itu adalah parasit. Okey, itu dari segi macam mana kulat makan. Dari segi habitatnya, tempat tinggal dia. Okey, kulat ni dia duduk dekat tempat yang mempunyai banyak bahan reput. Okey. Dia duduk dekat najis. Kita boleh jumpa dia dekat kulit haiwan pun boleh. Dekat makanan yang lama-lama pun boleh. Okey. Itu tempat tinggal kulat. Okey. Seterusnya macam mana kulat membiak? Kulat boleh membiak melalui aseks dan juga seks. Okey, untuk aseks, contohnya yeast. Mana yeast? Okey, ni yeast yang bawah ni. Yeast boleh membiak melalui pertunasan. Okey, nampak dia bertunas, dia tumbuh. Dan muka juga boleh membiak melalui pembentukan spora. Okey, kedua-dua pertunasan dan spora ini kita panggil dia pembiakan aseks. Manakala untuk pembiakan seks, contohnya muka membiak melalui konjugasi. Okey, mana konjugasi? Okey, ini dia konjugasi. Konjugasi ni adalah pertemuan antara dua haifa, okey, yang mana berlakunya pertukaran maklumat-maklumat genetik antara muka satu dengan muka dua. Itu kita panggil dia konjugasi. Okey, so itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan kulat. Okey, next kita tengok pula family yang kedua, iaitu alga. Okey, alga dari segi saiz dia ada alga yang boleh kita tengok dengan mata kasar kita, yang kita panggil sebagai alga makroskopik. Contohnya alga yang dekat laut tu, alga laut. Dan ada alga yang sangat kecil, iaitu mempunyai saiz antara 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer, yang kita kenali sebagai alga mikroskopik. Dia sebut mikro ni kecil ya. Contohnya nama-nama alga adalah Chlamydomonas species dan juga Spirogyra species ya. So ini adalah Spirogyra, bentuk dia macam ni, dan Chlamydomonas ya. Okey. Kemudian kita tengok bentuk dan struktur asas alga. Alga unicell seperti Chlamydomonas species dan juga alga multicell seperti Spirogyra mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil. Oh, maksudnya kat sini alga ni dalam dia tu ada klorofil. So that's why kebanyakan alga kita nampak dia warna hijau. Okay, sebab dia ada klorofil. Okey, dari segi nutrisi macam mana? So automatically bila ada klorofil kita dapat tahu, oh maksudnya dia boleh buat makanan sendiri. Jadi alga boleh buat makanan sendiri melalui fotosintesis. Itu cara macam mana alga makan. Okey, melalui fotosintesis ya. Okey, alga ni kita jumpa kat mana? Alga ni dia boleh jumpa dekat air tawar, longkang, paya, kolam, boleh jumpa alga. Okey. Dekat air masin, air laut pun boleh jumpa alga laut, kat air laut. Okey, tanah yang lembap, kulit pokok yang terdedah pada cahaya matahari. Kenapa cahaya matahari? Sebab cahaya matahari penting dalam proses fotosintesis. Okey. Macam mana alga boleh membiak? Okey, ada dua cara. Pertama aseks dan yang kedua adalah seks. Okey. Untuk cara aseks, contohnya Chlamydomonas species dapat membiak secara belahan dia dua. Okey, kalau tengok gambar rajah bawah ni, okey, ini Chlamydomonas, induk dia akan berbahagi banyak-banyak secara mitosis dan terhasilnya Chlamydomonas baru. Itu secara aseks. Untuk secara seks, contohnya Chlamydomonas dan Spirogyra dapat membiak melalui konjugasi. Okey, konjugasi macam biasa, macam juga kulat tadi. Okey, kita ada Chlamydomonas contoh Chlamydomonas A dan Chlamydomonas B. Okey, so mereka ni akan dekat-dekat dan berlakunya konjugasi, iaitu pertukaran maklumat genetik dan seterusnya menghasilkan Chlamydomonas yang baru. Okeylah. Setakat ini saja video cikgu untuk kali ini, part 1. InsyaAllah dalam cikgu akan sambung dalam part 2. Macam biasa, kalau tak faham boleh komen dan juga boleh tanya cikgu kat ruangan komen.
InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next video. Okey lah, bye-bye. Assalamualaikum.